Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnianya kita menjadi orang yang beriman dan dalam keadaan sihat walafiat. Kita sudah maklum bahawa kini kita menghadapi pandemik COVID-19 yang merupakan ujian Allah SWT kepada manusia di seluruh dunia. Di negara kita, kita sudah maklum jumlah kes telah meningkat lebih daripada 1 juta. Dan meragut lebih daripada 8,500 nyawa. Akibatnya ramai kehilangan pekerjaan, hilang punca pendapatan dan hilang keluarga tempat bergantung. Oleh itu kita hendaklah mematuhi SOP yang disarankan oleh pihak berkuasa supaya kita dapat sama-sama membendung punduran wabak ini di negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, Islam mewajibkan umatnya mencintai dan membantu orang-orang yang susah, orang-orang miskin yang memerlukan bantuan, khususnya wabak yang berlaku pada hari ini. Oleh itu, Islam menyuruh kita supaya menyumbang. Bagi sabda Rasulullah SAW, Nabi kata, as-sa'i alal azmilati kal mujahid fi sabilillah. Yang bermaksud membantu al-azmilah. Al-azmilah maksud pada janda dan orang miskin. Kal jihad fi sabilillah, seperti berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, PWS telah menerima sumbangan daripada saudara-saudara semua melalui potongan gaji, dan ada datang pejabat membayar terus sumbangan kepada wakaf sebagai wakaf, dan wang yang telah diterima untuk maklumat kita telah manfaatkan antaranya di musim COVID-19 ini. Pihak PWS telah menyumbangkan 55 unit kerusi roda dan juga beberapa tilam dan sebagainya kepada hospital-hospital di Selangor ni, Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Hospital Tanjung Karang, Tengku Ampuan Jamaah, Sahabat Bernam, Kuala Kubu dan sebagainya. Di samping itu juga PWS dengan sumbangan daripada tuan-tuan dan perempuan yang buat potongan gaji ni, kita telah memberi bantuan 80 buah hospital seluruh Malaysia. Sumbangan Selangor Muamalat telah memberi sumbangan berjumlah RM369,200 kepada 18 buah hospital di Malaysia. Bukan sahaja Selangor, di Malaysia. Ada hospital termasuk di Perak, ada Kelantan, di Sabah, di Pahang yang kita beri daripada sumbangan tuan-tuan. Sehubungan dengan itu, saya bagi pihak PWS mengucapkan terima kasih kepada semua pewakaf-pewakaf yang telah menjumbang tadi, dan dapat teruskan berwakaf, amal jariah ini disalurkan kepada yang memerlukan. Kepada anda semua yang berhasrat untuk memberi sumbangan wakaf, boleh berwakaf dengan mudah dan pantas dengan layari portal Wakaf Selangor online atau melalui aplikasi SnapNP. Pada pagi ini, kita akan membincangkan satu tajuk tentang sejarah wakaf.
Sejarah wakaf mana? Bilakah wakaf ni mula diamalkan oleh Islam? Para ulama dan ahli sejarah sebenarnya berbeza pendapat. Berbeza pendapat tentang bilakah wakaf ini mula. Ya, bila wakaf mula diamalkan. Kerana tiada fakta sejarah yang jelas dan tepat. Menurut Abu Zahrah dalam kitab Muhadarah fil Waqf, ada ulama menafikan wakaf sudah ada sebelum Islam. Ia disuarakan oleh Imam Abu Hanifah. Walau bagaimanapun, mereka tidak menafikan kewujudan Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestin sebagai usaha amal jariah sebelum Islam. Berdasarkan fakta sejarah, dengan wujudnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, ya, sabitlah bahawa amalan wakaf sudah berlaku semenjak Nabi-Nabi dahulu lagi. Yang bermula Nabi Adam alaihi salam. Menurut riwayat Abdul Walid Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Arzaqi, dia kata apabila Nabi Adam turun ke bumi, turun ke dunia, baginda telah diperintahkan oleh Allah meminang Kaabah serta tawaf di Kaabah, berzikir, memuji Allah dan bertaubat dari keampunan atas kesilapan yang dilakukannya. Amalan tersebut, amalan Nabi Adam ini ada seperti perbuatan yang pernah dilakukan oleh kumpulan malaikat yang menyiarash. Malaikat itu menyiarash sebagai amalan tanda mereka memohon taubat dan keampunan Allah SWT di atas ketelanjuran iblis yang menderhaka kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Adam alaihissalam telah membina Kaabah dengan batu-bata yang diambil daripada bukit Lubnan, Turzaita, daripada bukit Tursina, bukit Jodi, bukit Hira, mana banyak bukitnya, dia batu. Dengan bantuan para malaikat yang membawa batu tersebut dari bukit tadi ke Mekah untuk disusun menjadi Kaabah. Kemudian pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, dia telah menyambung lagi bagi menyempurnakan pembinaan tersebut. Menurut hadis riwayat At-Tirmizi, ketika Nabi Ibrahim menyambung pembinaan Kaabah, malaikat datang membawa Hajar Aswad daripada syurga, daripada Al-Jannah. Ibn Hisham, seorang ahli sejarah, berkata, pada zaman Nabi Ismail alaihissalam, Kaabah ditambah 10 hasta dalam keadaan terbuka. Kemudian ditambah 9 hasta lagi oleh orang Quraisy sebelum Islam. Ibn Zubair pula menambah 9 hasta lagi, menjadikan Kaabah sekarang 27 hasta. Perintah membina rumah Allah bermula apabila Allah berfirman kepada malaikat untuk mengangkat martabat manusia menjadi khalifah. Bagi kita maklum, ya, dalam Al-Quran sebut, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan kata, aku nak jadikan di bumi ini khalifah. Qalu, kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah kau akan menjadikan di bumi ini orang yang buat dosa, buat fasid, ya, dan bertumpah darah. Wa nahnu nusabbihuka bihamdika wa nuqaddis lak. Sedangkan kami ini sentiasa bertasbih memujimu. Ini kata malaikat. Allah kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kau. Ketelanjuran malaikat itu menyebabkan malaikat rasa bersalah dan takut dimurkai Allah. Oleh itu, malaikat ditawaf berjalan mengelilingi arsy langit, ya, atas langit ketujuh, sebanyak 7 kali memohon keampunan Allah. Dan Allah perintahkan malaikat
supaya membina Baitul Durrah, iaitu di Baitul Ma'mur, di langit yang ketujuh. Di sana malaikat tawaf dan diperintah membina rumah Allah di setiap lapis langit dan lapis bumi. Ikut cara ada 14, ya. 14 Baitul Durrah ni, ya, macam Kaabah lah. Oleh itu, pembinaan Kaabah merupakan satu fakta sejarah yang menunjukkan usaha mendirikan Kaabah merupakan amalan wakaf yang pertama dalam sejarah manusia. Jadi sebelum kedatangan Islam atau sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Di dalam Quran, dalam suatu Isra, Allah ada menyatakan dua buah masjid, ya, dalam itu, iaitu Masjid Haram dan Masjid Aqsa. Bagaimana ayat dia? Subhanallazi asra bi'amdi lailan minal masjidil haram ilal masjid Aqsa. Masjid ini, kedua masjid ini merupakan fakta utama dan penting dalam sejarah wakaf. Keduanya dari kiblat salat. Semaklum, Masjid Aqsa di Palestin, sejarah di Mekah, dunia dia. Jadi sudah lama. Itu menunjukkan amalan wakaf ini sudah wujud sebelum Islam lagi. Kemudian bila kedatangan Islam dalam sejarah, kedatangan Islam, amalan wakaf dalam sejarah kedatangan Muhammad SAW menjadi Rasul, ikut Aisyah, telah membatalkan syariat yang terdahulu. Wakaf pertama dalam Islam, maknanya selepas kerasulan Muhammad SAW, iaitu wakaf yang telah dilakukan oleh Rasulullah selepas Mukhairik, seorang sahabat nama Mukhairik, dia mati syahid, ya, dalam peperangan Uhud pada 3 Hijrah. Kemudian sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia bercakap, dia berwasiatlah pada Rasulullah, jika ada habuanku dari harta perang ni, ghanimah harta perang, itu harta itu adalah untuk Nabi Muhammad SAW. Maknanya kalau ada bagian dia serah pada Nabi. Nabi Muhammad SAW, bila dia meninggal, bila Mukhairib meninggal dunia dan urusan pembahagian harta ariman kepada tentera-tentera ni, maka bahagian yang diuntukkan kepada Mukhairib ini, sahabat-sahabat serah kepada Rasulullah. Dan Rasulullah bila menerima wasiat harta daripada wasiat Mukhairib ini, Rasulullah SAW terus mewakafkan. Jadi itu yang dikatakan orang yang pertama mewakafkan Islam ialah Rasulullah SAW. Begitu juga para sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, dia wakafkan tanah, ya, yang diperoleh dalam peperangan Khaybar, ghanimah, daripada harta ghanimah juga. Ya, dia tanya Rasulullah, apa nak buat ni? Rasulullah kata, tanah ni yang diwakaf ni tak boleh jual, tak boleh diwarisi pada keluarga, tak boleh dihadiahkan. Dia punya hasil tu diwakafkan. Dengan sebab itu Ibnu Umar menjelaskan harta yang pertama diwakaf oleh Islam ialah sebuah kebun kurma, iaitu harta yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab. Dalam sejarah juga menyebutkan, ya, Nabi Muhammad SAW apabila berhijrah ke Madinah, langkah pertama membina Masjid Madinah, iaitu Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi, Masjid Madinah ni dibina bukannya untuk salat saja, tetapi dijadikan tempat bermesyuarat, Masjid Madinah bersifat mahkamah, pejabat pentadbiran negara, pejabat tentera, dan juga tempat berhimpun orang Islam menerima ajaran daripada yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang-orang datang nak menerima Islam, datang ke Madinah, jumpa Nabi Rasulullah SAW. Jadi amalan mendirikan masjid yang bermula Masjid Madinah ni menjadi ikutan kepada umat Islam di seluruh dunia. Di Mesir ada Masjid Azhar, di Tunis ada Masjid Al-Qayrawan, Masjid Quba di Madinah,
diakui ada Masjid Abu Bakar dan sebagainya. Dan seterusnya wakaf ni diikuti oleh bila Islam dah berkembang oleh semua umat-umat Islam di seluruh dunia. Umpama di Turki pada tahun 1925 ikut sejarah 3/4 tanah pertanian di Turki. Tanah pertanian yang bernilai 50 juta pound Turki pada tahun 1925. 3/4 daripada tanah itu diwakafkan. Dijadikan harta wakaf. Begitu di Aljazair 1/2 tanah pertanian dijadikan harta wakaf. Tunisia 1/3. Begitulah sejarah ambil wakaf dan umat Islam menyambut seruan ya supaya berwakaf. Selepas itu amalan berwakaf tidak hanya berbentuk mendirikan masjid tetapi wakaf wang, tanah, wakaf dan membagi kepada bantuan kepada fakir, miskin, hamba dan sebagainya. Kalau ikut sejarah, masjid yang mula dibina iaitu Masjid Quba. Ya. Masjid Quba ni 5 km daripada Masjid Madinah. Dan sama dengan Masjid Madinah juga. Ya, jadi tahunnya sama pada tahun 1. Alhamdulillah hari ini di kalangan kita telah menginfakkan harta ya sebagai sedekah jariah dan wakaf. Kita lihat dalam media masa ya, ramai khususnya pada musim COVID-19 ini ramai yang telah menyumbang beras, makanan dan sebagainya, bakul ya, makanan untuk diberikan pada mereka yang memerlukan. Ya, ini satu amal yang baik, yang beri contoh yang baik kepada kita semua. Ya, di saat keadaan kita sama-sama menghadapi COVID-19 ini, ya, kita hendaklah sama-sama membantu. Rezeki yang Allah kurniakan kepada kita itu, kita disuruh supaya menyumbangkan sebahagiannya untuk orang lain. Ya. Kerana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 270, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu." Maknanya apa yang kamu nafkahkan, belanjakan atau nazarkan, maka Allah tahu, Allah mengetahui. Apa yang kita belanja, apa yang kita nafkahkan, apa kita sumbangkan, Allah mengetahui. Yang itu kita sumbangkan yang baik, yang elok. Ya. Kerana Allah akan bila dia tahu, maknanya Allah akan memberi ganjaran pahala kepada mereka yang berwakaf ni. Demikianlah saudara para penonton sekalian, marilah kita menyumbang sebagian kepada membantu saudara kita yang berkesusahan pada hari ini. Ya, setakat mana yang mampu ya disumbangkan kerana amal tersebut amat besar ganjaran insya-Allah SWT. Dan dalam hadis ada menyebutkan orang yang menyumbang tu dia akan gantikan bila kita bersedekah pada orang, bila kita menyumbang harta pada orang lain, insya-Allah Allah akan gantikan. Tiba-tiba kita dapat rezeki tambahan tanpa kita sangka. Itu mana Allah menggantikan dari apa yang kita sumbangkan. Yang pastinya bila kita menyumbang tu menyumbang kerana Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.